Keperluan terhadap bekalan air bersih bagi setiap hidupan sememangnya tidak dapat dinafikan. Oleh sebab hampir 70% kandungan bahan kita terdiri daripada elemen cecair, maka sudah pasti air dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Air bersih yang kita perolehi daripada sumber bekalan pihak berkuasa atau melalui sistem bekalan air awam seharusnya mempunyai kualiti dan kuantiti yang dijamin. Bagi tujuan kegunaan domestik, air bersih yang berkualiti perlu menempati piawaian minima yang diperakui oleh World Health Organization. Selepas melepasi proses olahan, air yang disimpan di dalam tangki perlu diagihkan melalui sistem agihan. Pemilihan yang kami lakukan untuk sistem agihan ialah sistem graviti. Sistem ini merupakan sistem yang menggabungkan kaedah graviti dan pump. Sistem graviti dapat digunakan jika air disalurkan dari tempat tinggi ke tempat rendah menggunakan daya graviti. Keadaan ini dapat dipraktik jika loji olahan atau kolam simpanan air terletak di aras lebih tinggi daripada pengguna. Dua kaedah graviti kehilangan terus. Sistem graviti dan berpam. Dalam sistem ini, air dipam naik untuk disimpan dalam tangki air menara atau kolam air di paras air yang tinggi. Pengagihan kepada pengguna dari tangki atau kolam disalur secara graviti dan bertekanan. Untuk empangan, air dari dasar empangan dipam naik ke loji rawatan. Dan loji rawatan, air yang telah disedut dari empangan akan ditapis untuk mengasingkan sampah atau objek besar yang akan merosakkan pam. Setelah ditapis, klorin akan dimasukkan untuk membunuh kuman untuk memastikan air bersih dan selamat digunakan. Kemudian, air akan dilepaskan ke tangki perkhidmatan. Pada tangki perkhidmatan, air yang telah dirawat akan disimpan untuk kegunaan pengguna di kawasan perumahan atau industri. Dan di kawasan perumahan merupakan kawasan yang akan menerima air yang telah dirawat. Dalam kajian ini, kami menggunakan sistem grid. Semua hujung paip disambung antara satu sama lain. Ianya sesuai digunakan dalam kawasan perumahan, air mengalir dalam pelbagai arah. Bekalan tidak terputus apabila penyelenggaraan dilakukan. Tekanan sentiasa terkawal. Kekurangannya ialah kos pemasangan yang tinggi dan sukar direka bentuk kerana banyak menggunakan batang paip, injap dan sambungan paip cabang sistem grid. Soalan 2. Kawasan perumahan terdiri daripada 22 deretan rumah teres di mana setiap baris mempunyai 30 unit rumah dan bilangan penghuni unit adalah lebih kurang 6 orang. Dengan menggunakan formula Manning, diameter dapat diperolehi dengan membuat andaian aliran dalam pembentung adalah penuh. Kriteria yang diperlukan adalah seperti berikut. Cerun pembentung 1:200, keperluan air per kapita 250 liter orang hari, faktor kadar aliran 5 untuk populasi 10,000 per kali, kekerasan sama dengan 0.013, isi rumah 6 orang per unit, laju pembersihan sendiri 0.45 strok 4 kurungan, dan sama dengan kami mendapat jawapan 4.047 meter per saat. Dan ketiga, tujuan proses rawatan air adalah untuk mengalihkan pencemaran yang ada pada air atau menurunkan kepekatan sebarang pencemaran supaya air menjadi sesuai untuk kegunaan akhir yang diingini. Satu contoh kegunaan ialah mengembalikan air yang telah digunakan ke alam sekitar tanpa menyebabkan kesan ekologi yang buruk dan membahayakan kesihatan. Rawatan kumbahan adalah proses yang memindahkan kebanyakan pencemaran dari air buangan atau kumbahan dan menghasilkan suatu anak sungai cecair sesuai untuk pembuangan ke alam semula jadi. Untuk berkesan, kumbahan harus dikirimkan ke sebuah kilang rawatan oleh paip dan infrastruktur sesuai dan proses sendirinya seharusnya ditakluk kepada regulasi dan peringkat saringan iaitu sebagai pengudaraan. Pengudaraan air sisa iaitu pengudaraan sebelum rawatan prima kadang-kadang disediakan untuk tujuan mendapatkan peningkaran pepejar terampaian lebih besar dalam tangki pemendapan. Selain itu, untuk membantu dalam penyingkaran gris dan minyak yang dibawa dalam air sisa. Seterusnya, untuk menyegarkan air sisa septik sebelum rawatan selanjutnya. Air sekali pengurangan BOD. Pengudaraan dicapai dengan memasukkan udara ke dalam air sisa untuk tempoh 20 hingga ke 30 minit pada aliran reka bentuk.
Ini boleh dicapai dengan memaksa udara termampat ke dalam air sisa. Setiap galen air sisa apabila 30 minit pengudaraan disediakan atau dengan pengadukan mekanikal di mana air sisa dikacau atau digoncang supaya permukaan baru terus bersentuhan dengan atmosfera untuk penyerapan udara. Peringkat rawatan utama. Semasa proses rawatan prima, pepejal organik dan bukan organik dikeluarkan daripada mempengaruhi air sisa melalui penjernih, tangki pengendapan atau proses fizikal lain. Peringkat rawatan kedua, dalam proses enactment reaktif, reaktor pertumbuhan tersebar ialah tangki pengudaraan atau besin yang mengandungi pergantungan air sisa dan mikroorganisma campuran objek keras. Kandungan tangki pengudaraan dicampur dengan kuat oleh peranti pengudaraan yang juga membekalkan oksigen kepada pergantungan biologi. Peranti pengudaraan biasanya digunakan termasuk peresap tenggelam yang membebaskan udara termampat dan mekanikal pengudaraan permukaan yang memasukkan udara dengan menggerakkan permukaan cecair. Peringkat rawatan terakhir. Selepas memenuhi semua spesifikasi piawaian, air bersih dimasukkan semula ke alam sekitar. Walaupun ujian berterusan sepanjang proses rawatan air sisa untuk memastikan aliran air, penjelasan dan pengudaraan optimum. Ujian akhir dilakukan untuk memastikan efluen yang keluar dari loji memenuhi spesifikasi piawaian.